Dewan Rakyat disarankan supaya meluluskan Belanjawan 2021 bagi membolehkan kerajaan menjalankan usaha-usaha menangani penularan pandemik COVID-19 dengan berkesan. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama wartawan Hasimi Muhammad di Dewan Rakyat. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Hari ini sidang Dewan Rakyat berterus berlangsung hari ini di mana kalau ikutkan memasuki hari kelima perbahasan mengenai Belanjawan 2021. Dan kalau kita melihat secara umum, wajar untuk semua ahli parlimen menyokong Belanjawan 2021 untuk memastikan bahawa pandemik COVID-19 khususnya dapat diatasi dengan baik oleh kerajaan untuk Belanjawan 2021. Jadi kita mahu bercakap secara lebih lanjut mengenai Belanjawan 2021 bersama dengan Esro Awani ketika ini ahli Parlimen Beaufort Datuk Azizah Muhammad Dun. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan Esro Awani. Datuk, seperti mana kita maklumkan sebentar tadi adalah penting untuk ahli Parlimen menyokong Belanjawan 2021 khususnya untuk memastikan bahawa usaha kerajaan mengatasi pandemik COVID-19 itu dapat dilakukan dengan berkesan. Bagaimana pandangan Datuk sendiri berhubung dengan sokongan terhadap Belanjawan 2021? Sebagai seorang wakil rakyat yang mewakili rakyat di luar sana yang pada masa ini berhadapan dengan COVID-19 yang merisaukan mereka, membimbangkan mereka, ramai yang terkesan kehidupan mereka seharian, pekerjaan mereka, ekonomi mereka keseluruhannya. Jadi saya rasa adalah amat wajar bagi saya dan semua rakan-rakan wakil rakyat supaya menyokong bajet ini supaya kita dapat menyelesaikan masalah rakyat yang dihadapi pada masa kini sehinggalah kepada tahun 2021 tu. Sehingga kita dapat mencari satu cara bagaimana mungkin vaksin ditemui dan COVID ini dapat diatasi dengan sebaiknya. Jadi adalah amat-amat penting bagi kita sebagai wakil rakyat. Kita tidak mengira lagi dari segi politiknya itu, tetapi lebih kita berfikir kepada kebajikan, kesejahteraan, kehidupan rakyat kita dan ekonomi negara kita yang terkesan sangat disebabkan oleh COVID-19 ini. Ketepikanlah perasaan kita yang berkaitan dengan politik dan masalah kita, tetapi yang penting kita berikan keutamaan kepada kesejahteraan rakyat kita yang kita wakili di seluruh Malaysia ini. Datuk, kita cuba melihat kepada kenyataan-kenyataan beberapa ahli parlimen pembangkang khususnya kita melihat kepada Amanah sebelum dimaklumkan bahawa pihaknya tidak memberikan sokongan kepada Belanjawan 2021. Kita juga melihat kepada kenyataan yang diberikan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan bahawa Belanjawan 2021 akan diberi sokongan sekiranya ada pindaan terhadap kebajikan rakyat. Jadi melihat kepada itu, wajarkah kerajaan mempertimbangkan untuk meminda Belanjawan 2021 untuk memastikan sokongan diberikan oleh semua ahli politik seperti mana Datuk katakan, kita tolak sekejap perbezaan politik itu untuk memastikan kebajikan rakyat terus terjamin. Ya, saya difahamkan bahawa sebelum Belanjawan ini dibentangkan di Dewan Rakyat bahawa bincangan dari berbagai pihak termasuk parti-parti politik sudah pun diadakan dan saya yakin semasa itu mereka telah mengemukakan berbagai pandangan mereka dan diambil kira oleh kerajaan khususnya oleh Kementerian Kewangan sebelum dibentangkan. Saya juga melihat bahawa dalam pembentangan itu saya tengok kebajikan rakyat itulah yang diutamakan sekali dalam bajet ini. Penambahan dari segi bantuan kebajikan itu tinggi dan semua golongan yang yang memerlukan vulnerable group itu diberikan perhatian. Selain itu majikan, pekerja, orang bujang, keluarga, ibu tunggal semuanya diberikan perhatian. Malah usahawan kaum Bumi Putra, usahawan Bumi Putra diberikan perhatian yang begitu besar sekali. Jadi saya tengok kebajikan sudah diberikan perhatian yang amat-amat besar oleh kerajaan di dalam bajet ini. Begitu besar sekali jumlah bajet itu adalah untuk kebajikan kesejahteraan rakyat kita. Jadi saya tidak tahu lagi apa yang mereka inginkan, pindaan bagaimana, tetapi terpulanglah kepada kebijaksanaan Kementerian Kewangan untuk melihat perkara ini. Dan kita mahu melihat kepada sokongan kepada Belanjawan 2021. Kita melihat juga kepada keadaan politik ketika ini, Datuk. Di mana kita difahamkan bahawa pilihan raya kecil, Parlimen Batu Sapi perlu diadakan mengikut
perlembagaan negara ataupun persekutuan. Jadi melihat kepada tempoh masa ataupun jangkaan penamaan calon yang akan berlangsung tidak lama lagi ini. Ketika ini kita faham bahawa beberapa parti telah pun menzahirkan untuk tidak bertanding dan juga bersatu ketika ini masih lagi difahamkan tidak menyatakan pendirian. Jadi pada pandangan Datuk secara peribadi, adakah wajar untuk kita memberi laluan kepada warisan ataupun mana-mana parti untuk tidak bertanding pada PRK Batu Sapi ini untuk memastikan bahawa kita berjaya mengekang penularan COVID-19 ataupun ada inisiatif lain untuk memastikan bahawa PRK berjalan seperti biasa namun pada masa sama SOP itu diperketatkan, Datuk? Bagi saya, kalau kita melihat kepada keperluan rakyat, kesejahteraan rakyat, kebajikan rakyat, kalau bolehlah tidak diadakan PRK Batu Sapi ini. Itulah yang sebaik-baiknya. Bagaimana caranya kita serahkan kepada pihak kerajaan, SPR untuk menengok lagi dengan lebih mendalam apakah caranya. Walaupun dalam perlembagaan itu memanglah dalam 60 hari mesti diadakan. Tetapi mungkin ada cara lain yang boleh dilihat. Mungkin Tuanku yang di-Pertuan Agong menjunjung kasih Baginda dapat melihat bagaimana caranya kita dapat mengatasi masalah supaya pilihan raya itu tidak diadakan. Jadi rakyat akan lebih selamat dengan cara itu kerana kita telah melihat bagaimana PRN negeri Sabah telah menyebabkan kita telah berhadapan dengan web ketiga yang telah mengakibatkan begitu ramai yang terjangkit oleh COVID-19 ini. Jadi sikit Datuk, atau wajar untuk kita menyeru kepada parti-parti di luar sana untuk menarik diri daripada PRK kali ini dan beri laluan kepada warisan sahaja untuk mengekalkan kerusi. Itu bagaimana pandangan Datuk untuk ulasan terakhir? Bagi saya, kalau untuk parti saya sendiri itu terpulanglah kepada kepucuk pimpinan parti. Saya tidak mempunyai hak untuk bercakap seperti begitu, tapi terpulang kepada kepimpinan parti untuk melihat apa yang terbaik untuk rakyat, khususnya di kawasan Batu Sapi, daerah Sendakan itu. Ya. Baik, terima kasih Datuk kerana bersama dengan Esra Awani. Itu dia Ahli Parlimen Beaufort Datuk Azizah Muhammad Don maklumkan pandangan mengenai sokongan terhadap belanjawan 2021 dan juga kaedah-kaedah yang perlu dilakukan untuk memastikan walaupun sekiranya PRK Parlimen Dun Sapi diadakan, kaedah-kaedah tertentu ataupun SOP tertentu perlu dilakukan untuk memastikan bahawa pada masa sama keselamatan rakyat di kawasan tersebut terjamin ataupun juga bagaimana pendirian bersatu itu terserah kepada pucuk pimpinan. Jadi untuk perkembangan lanjut terus bersama dengan Esra Awani dan esraawan.com. Setakat ini kita kembali kepada rakan tugas di studio.